Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, hari ini kita nak bincang-bincang pasal ibu ni. Dia kata apa? Biasa kita dengar hadis ni, orang siap buat lagu lagi tapi tak erti nak menyanyi lah. Dalam riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah, seorang lelaki bertanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layan dengan sebaik-baiknya? Maka Nabi SAW jawab apa? Dia kata, ibumu. 3 kali Nabi tanya. Dia kata, Rasulullah, siapa yang paling layak untuk dapat layanan yang paling baik ni? Nabi jawab, ibumu 3 kali. Last kali baru Nabi kata, ayahmu. Untuk tu sebenarnya dia kata ibu ni ialah orang yang paling banyak berkorban untuk kita, sehingga dia rekodkan dalam Quran cerita bagaimana ibu punya pengorbanan. Dia kata ibu yang mengandung bersusah payah. Bukan satu ayat, banyak ayat beritahu macam mana pengorbanan seorang ibu. Kenapa? Sebab Allah pun perintahkan supaya kita beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, bersyukur pada Allah dan suruh berterima kasih kepada ibu kita. Satu masa kadang kita fikir macam manalah nak balas jasa ibu ni. Satu hari satu orang sahabat Abu Burdah radhiyallahu anhu, dia lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia tengah tawaf kat Kaabah. Masa tawaf tiba-tiba dia tengok ada seorang lelaki yang dia tengah dukung mak dia semasa tawaf. Kalau sekarang kita pakai apa, tolak tu, dia dukung mak dia. Jadi masa dia dukung mak dia, kalau kita, ya Allah, adakah anak dukung mak masa tawaf? Tak ada lagi yang ini kan. Tolak boleh pakai roda tu pun rasa susah dah, berat. Ini dia siap dukung mak dia, maknanya dah hebat. Maka tengah dia dukung mak dia, dia biarlah biasa kat sana mujahadah orang ramai. Maka dia kata apa? Dia kata, aku ni dah macam tunggangan yang hina. Dia geram tengah marah-marah tu terkeluar pada mulut dia, aku bagaikan tunggangan yang hina. Lepas tu nampak Ibnu Umar lalu kat sebelah dia. Dia tanya, wahai Ibnu Umar, adakah aku sudah balas jasa ibu aku dengan buat macam ni? Jawab Ibnu Umar, kamu tak balas jasa ibumu walaupun satu tarik nafas dia. Ketika nak mengandung, nak bersalin tu, satu nafas dia punya tarik sakit tu, itu pun kamu tak dapat balas. Sebab tu dia kata ibu ni dia siap ada urat-urat yang terputus tu, menyebabkan Allah Ta'ala masa dia bersalin tu, menyebabkan Allah Ta'ala begitu sayang pada dia. Sebab tu dia beritahu, kita sebagai anak, saya bila ada beberapa orang kan, biasa yang antaranya bila kita tengok muka mata sepet je kan, maknanya mungkin Cina mu'alaf ke, ataupun kadang-kadang ada maaf kan, yang kita nampak ni nampaklah India Muslim, gaya pun kita nampak macam orang masuk Islam. Dia datang jumpa kita, saya dapat kadang-kadang saya dapat agak soalan ni sebab selalu macam tu. Datang muka sedih, mata bergenang je. Bila kita tanya, Ustaz, saya nak tanya macam mana kita, sebab saya selalu beritahu orang ada iman dia akan selamat, yang tak ada iman dia akan susah, derita, bahaya kat neraka. Jadi bila dengar dia kata, Ustaz, saya ni boleh tak doakan untuk mak ayah saya yang telah mati tanpa iman? Dia bila dengar kadang-kadang kita pun, saya pun menangis dan tak tahu nak jawab apa, menangis je. Saya kata kadang-kadang saya pernah jawab, maafkan saya, ni semua salah saya. Sebab kita sedih, kita tak mampu buat apa-apa, dan kita melihat setiap hari di keliling kita manusia mati tanpa agama. Jadi bila macam tu, bila saya pun menangis, saya kata maksud dia tak boleh nak doakan mak ayah dia keampunan. Untuk tu saya terfikir, orang bukan Islam, mak ayah dia telah mati tanpa iman, dia risau dan supaya mak ayah dia selamat. Tapi kita orang Islam, kita tanya diri kita, kata anak derhaka ni bukan mesti dia dera anak dia, dera mak ayah, dia pukul mak ayah dia, dia herdik mak ayah, bukan. Tapi dengan tidak mendoakan pun boleh menyebabkan jadi derhaka, takut-takut jadi derhaka. Sehingga ada ulama kata, kalau setiap lepas solat fardu tak doakan mak ayah, kita mungkin takut termasuk dalam anak yang derhaka. Jadi kita terfikir, orang bukan Islam menangis cerita macam mana supaya mak ayah diampunkan. Cuba kita periksa diri kita. Saya periksa diri saya dan kita semua. Berapa kali kita duduk dan kita menangis, kata, wahai Allah, ampunkan dosa mak ayah saya bersungguh-sungguh. Wahai Allah, ampun dosa mak ayah saya. Pernah tak? Sebab tu bila satu orang, kita biasa dengar nama Uwais Qarni, semua mana-mana ulat dalam Bukhari Muslim ceritakan Nabi sebut nama satu orang. Dia bukan sahabat, tapi nama dia disebutkan kerana kecintaan dia pada Allah, pada Nabi, dan dia sangat terkenal kerana hikmat daripada ibu dia. Pada dalam satu hadis Bukhari berita, Nabi sebut dia orang yang sangat, Nabi sebut 2 ciri Uwais ni, antaranya Nabi pernah sebut, dia kata dia sangat kuat berhikmat pada ibunya dan sangat mustajab doanya. Jadi kita bila dengar siapa Uwais Qarni ni, rupanya sampai Nabi perintahkan Umar dengan Ali radhiyallahu anhu
pergi minta doa dia. Siapa Umar? Kata Nabi, kalau ada Nabi lepas aku, Umar yang paling layak. Tapi walaupun macam tu, Nabi perintahkan Umar dengan Ali, dua-dua khalifah yang insya-Allah tak tahu dia punya kehebatan. Banyak hadis beritahu mereka ni pula asyara mubasyarah, 10 orang dia jamin syurga. Tapi walaupun macam tu, dua orang ni dah hebat dah. Allahu Akbar. Nabi suruh minta doa daripada satu orang yang saleh. Untuk tu Nabi satu antaranya sahabat pun dengar, dan sahabat tak pergi, dia bukan sahabat Nabi, dia tak pergi perang Badar, tak pergi Uhud. Tapi maka Umar telah cari siapa Uwais Qarni. Sebelum tu kita cerita ulama pernah kisahkan kisah Uwais Qarni yang dia selalu berkhidmat pada ibu dia, sehingga dia pergi mana-mana dia dukung mak dia ni. Satu hari dia pernah kata kat Uwais ni, dia kata Uwais ni dia orang yang ayah dia meninggal masa dia kecil dah, dan dia ada penyakit sopak, teruk penyakit sampai ada orang pernah kata dia gila sebab dengan pakaian dia yang biasa selekeh dengan ni. Lepas tu ya Allah, dengan dia punya badan, nampaklah wajah muka dia ada sopak sebagainya, putih satu badan dia. Tiba-tiba masa dia tengah Uwais Qarni ni, mak dia kata, nak, mak ni lebih kurang dalam bahasa kita lah, kata dah tua dah ni, jadi mak ingat nak pergi haji tak kesampaian lagi. 2-3 kali disebut ke anak dia lah. Sekali Uwais ni fikir nak pergi haji daripada Yaman nak pergi ke Mekah ni jauh. Jadi kalau nak pergi masa tu kena berapa ekor unta. Lepas tu kalau kita tengok cerita kan, dia ada macam apa kat atas tu tutup supaya selamat pada hujan, orang tua pula. Jadi macam mana dah uzur sangat sampai dia kena. Last kali dia buat macam mana, ada satu kisah dia kata, kita boleh jadikan pengajaran lah kisah ni. Dia sampaikan setiap dia beli seekor lembu, binatang, daripada setiap hari dia dukung buat naik atas bukit. Pergi buat naik atas bukit. Orang sampai orang kata gila. Dia buat rumah lembu atas bukit. Siang kat bawah, malam kat atas. Orang kata gila Uwais ni. Kenapalah dia dukung je lembu? Rupanya sebab apa? Saya pun mula-mula bila dengar kisah ni pada ulama dalam kitab beritahu. Bila kita dengar kisah ni, baca kisah ni, saya fikir pada mulanya, saya fikir mungkin dia nak sara lembu tu, dia nak beli, nak tunggu satu masa boleh pergi haji. Tapi rupanya tak lama, 8 bulan lepas tu, rupanya dia nak bawa mak dia pergi haji. Macam mana? Dia dah latih badan daripada berapa kilo sampai ke lembu jadi 100 kilo, dia angkat atas kepala, dia latih angkat berat sikit-sikit. Kalau angkat berat kan, sikit-sikit dukung. Rupanya nak dukung mak dia bawa pergi haji. Tuan-puan bayangkan, daripada Yaman nak pergi ke sana, dukung mak letak atas kepala dia. Letak tangan dia kedua telapak atas tu, bawa mak dia sampai ke sana. Allahu Akbar. Sampai sana, kemudian bayangkan semua dia buat tawaf, sa'i semua sekali dengan keadaan didukung mak dia. Macam ni Uwais Qarni rahmatullah alaih. Dia bukan sahabat, tapi Nabi sebut nama dia. Jadi tuan-tuan bayangkan ini sampaikan orang. Lepas tu satu masa mak dia pernah tanya pada Uwais, mak tengok kamu sepanjang tawaf sa'i ni, mulut kamu asyik baca benda yang sama, tapi mak tak tahu apa dia. Kamu sebut ulang benda yang sama, apa kamu sebut? Dia kata, mak, saya doa, wahai Allah ampunkan dosa mak saya. Wahai Allah ampunkan dosa mak saya. Sepanjang tawaf sa'i itu je doa dia. Wahai Allah, ampunkan dosa mak saya. Wahai Allah ampunkan dosa mak saya. Bila kita baca kisah ni, kita fikir kita ni tak ada doa mak kita macam tu je. Mungkin paling memang kita boleh baca Al-Quran, tapi kita kena baca dengan penghayatan juga. Rabbi firli, dalam Quran begitu, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau baca jemaah Rabbi Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadi bila kita baca ni dalam keadaan dia baca ulang-ulang sampai mak dia kata, dah tu kau tak doa ampun untuk engkau ke? Kalau kita fikir doa panjang, doa lah ampun untuk semua. Tapi Uwais Qarni ni, bukanlah saya nak suruh berdoa, tapi nak tunjuk betapa sungguh didoakan mak. Dia kata, mak dia tu, kamu tak doakan diri kamu? Kata anak dia, wahai mak, saya doakan mak supaya diampunkan dan supaya saya nak mak masuk syurga. Bila mak masuk syurga, mak reda dengan saya, mak gembira, insya-Allah saya pun masuk syurga juga. Mak dia menangis dan mak dia kata, wahai Uwais, aku tahu kamu ni orang yang doa makbul. Apa salah kamu doa supaya sopak kamu ni sihat? Maka kata anak dia, kata Uwais, mak, saya nak jadi anak yang saya jadi anak yang gembira. Saya bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Allah bagi saya pada kecil, saya redha. Kata mak dia, kalau kamu tak doa, kamu anak deraka. Mak dia bergurau dengan anak dia. Dan kadang sedih tengok anak dia susah lama dah. Dia pun tanda tangan kata, wahai Allah, hilangkan kerana taat pada mak aku. Aku malu nak doa ni, tapi taat pada mak aku. Aku minta supaya aku punya penyakit ni sembuh. Kemudian dia bila penyakit dia tapi dia kata, wahai Allah, tinggalkan sedikit. Sebab tu pernah ada satu hadis beritahu, Nabi beritahu tanda Uwais ni kat belakang dia punya leher tu ada tanda warna putih. Ada satu Nabi ada cokok ni bukan sama, tapi saya nak beritahu ada tanda punya kesan daripada dia punya penyakit sopak tadi. Tuan-tuan sekalian, orang macam ni sampai Umar datang dengan Ali, datang minta doa dia.
Orang macam ni, bayangkan dia orang biasa, tak ada apa-apa. Dia pernah pergi jumpa Nabi, mak dia berlari nak jumpa Nabi, cintakan Nabi, berlari. Mak dia kata balik, dia pergi sikit, Nabi pergi Uhud, dia balik, dia sedih. Tapi sebab dia ingat mak kat rumah sakit, berlari balik semula. Orang macam ni, tapi dia beritahu hikmat pada mak ayah dia. Untuk tuan-tuan sekalian, sebab tu Nabi kata, Nabi pernah beritahu sekali, celakalah orang yang tiga doa minta, Nabi minta binasa celaka, dan malaikat saya aminkan. 3 orang ni yang kalau ada kata apa, antaranya lah orang yang ibu bapanya masih hidup tapi tidak menjadi sebab untuk dia masuk syurga. Ibu mak kita ada, sebenarnya itu jalan untuk kita pergi syurga yang paling mudah. Tapi yalah, kadang-kadang bila saya selalu kat email, orang selalu email, bukan saya, tuan-puan yang email kat saya, bukan saya marah, tuan-puan cuma meluah perasaan. Tapi kadang-kadang bila saya baca semua, kebanyakannya banyak anak-anak ni mengeluh, kata saya jaga mak tapi mak masih bebel, marah sebab tak kena macam ni. Semua cerita penat nak menjaga mak ni. Semua orang dia kata, Ustaz tolong bagi semangat, saya tahu penting jaga mak ni, yang faham sikit nak jaga mak, tapi mak saya macam ni, asyik marah, saya tak tentu pasal, rosakkan rumah tangga saya macam ni. Jadi bila saya dengar, saya kata mustahil ada mak nak rosakkan rumah tangga anak dia. Tapi sebenarnya apa mak nak? Bila orang dah berumur, contoh cuba dengar apa dia nak, cuba ajak duduk bandar, tak nak. Dia nak apa? Dia nak anak dia bahagia je. Ni sifat mak. Kita jaga mak ayah, tunggu saat-saat akhir kita kata, long bukan lama dah kita nak pujuk adik-beradik kita jaga. Bukan lama dah, sikit je lagi, dah tua dah tu, dah huzur dah nazak tu, kita gila-gila lah. Inilah saat-saat akhir. Ayat tu baik, tapi kalau dia kenang-kenang, tak ada mak besarkan anak untuk supaya anak berjaya. Bagi dia tak nak, dia bukan nak apa sangat pada anak, mak dia tumpang gembira. Kadang anak tak balik pun, tak pernah jenguk dia pun, cakap pun tak nak. Dia sedih, tapi depan orang dia kata, alhamdulillah anak saya semua dah berjaya, anak saya semua dah bekerja, anak saya dah macam ni. Inilah hati seorang ibu. Sebab tu dia kata, ibu kalau tengah sakit, malam, dia sakit teruk, tak boleh bangun, teruk. Kalau nak kira-kira, kalau orang lain tu kira nazak dah, teruk. Tapi kalau dia tengok anak dia yang kecil sakit, dia lupa dia punya sakit, dia bangun, dia berlari untuk tolong anak dia. Tapi sampainya hati anak-anak hari ini, termasuk saya dan kita semua, kita selalu dengan mak ayah kita, kita buat lebih kurang je. Untuk kerana tuan-puan sekalian, kita kena sentiasa doakan mak ayah kita. Banyak doakan mereka bersungguh-sungguh. Minta ampun, wahai Allah, ampun dosa mak ayah saya. Sebab kita semua tak terlepas pada dosa. Sebab tu dalam hadis Nabi, satu orang dalam kubur dia azab. Saya selalu itu hadis, tapi azab kubur diberhentikan sebab masa makan dia baca bismillah. Baca bismillah, azab kubur mak ayah diberhentikan. Tuan-tuan bayangkan kalau anak-anak jadi orang yang baik, cemerlang, mendoakan, buat kebaikan, bangunkan agama. Bayangkan betapa banyak saham mak ayah dalam kubur. Untuk tu kita yang dah dewasa, yang dah berkeluarga, ada anak-anak, kadang-kadang kita lupakan mak ayah kita. Untuk tu bagilah masa untuk mereka, pandang mereka yang kasih sayang. Hadis Nabi, siapa pandang wajah ibu bapa kasih sayang, Allah beri pahala haji. Allah beri pahala haji. Pandang kasih sayang, Allah beri pahala haji. Kemudian Allah beri pahala haji kita. Kau dapat beri sesuatu kat mak kita, walaupun satu, kita teringat sampai bila-bila. Tuan-puan ingatlah bahawa mak kita daripada kecil sampai kita hari ni, bukan satu keinginan kita. Mungkin ada yang kita ingat, ada yang kita tak ingat. Tapi mak kita tak pernah lupa apa yang kita nak pada kecil, semua dia bagi. Tapi satu dua perkara dia minta, itu pun kita ingat sampai satu, kita teringat sampai sekarang sebab satu je kebaikan kita kat dia. Tapi dia punya kebaikan pada kita tak berhenti-henti. Sebab tu Nabi sendiri telah puji Uwais Qarni ni, minta doa dia. Sebab apa? Antara amalan yang paling mulia, dia jaga ibu dia. Itu masa kita mulalah jaga ibu dengan apa? Antara perkara kita boleh buat ialah kita biasa pandang wajah kasih sayang. Kata Nabi, pandangan sayang rasa dapat pahala haji. Walau jangan pandang rasa benci. Kemudian dia kata Nabi bila balik rumah dia selalu pegang tangan isteri dia berjalan. Kadang-kadang dia berjumpa sahabat-sahabat lama tak jumpa, dia pegang tangan. Dosa berguguran. Jadi balik kita jumpa mak kita, pegang tangan dia. Jalan sekali dengan dia. Kalau lagi bagus, bawa Uwais Qarni tu, bawa mak ayah kita pergi haji, pergi umrah, bawa dia, pimpin dia, jangan tinggal dia. Kat sana kawan jalan lagi, bunga besar kat isteri, bagi dia gembira, dia seronok melompat-lompat. Dia tayang kat Facebook dia. Contoh gembira kat kawan-kawan, tengok, sayang suami saya kat saya. Kadang-kadang kita buat apa-apa nak bagi dia surprise. Tapi dengan mak ayah kita tak buat macam tu. Buatlah sekali-sekala. Saya pernah ada mak ayah pun sama juga macam tu. Tiba-tiba masa saya pergi belajar, masa tu dia orang ada ni sikit sedih sikit lah, patutnya masa kerja tapi pergi belajar pula lagi. Dia agak sedih. Saya tulis surat pada dia. Saya tak pernah tulis surat sepanjang hidup saya. Saya tulis surat daripada Pakistan, tulis wahai ayahanda. Tak pun ayah saya yang tuan-tuan tahu Cina pula. Bayangkan tiba ayahanda. Saya tulis panjang. Saya tulis satu muka depan, muka belakang. Saya tulis I love you, I love you, I love you, I love you. Saya tulis dalam kereta api sambil saya menangis. I love you, I love you. Sebab saya sedih. Masa saya keluar, mak ayah saya kata, kalau keluar rumah ni,
bukan kerana salah dia, sebab dia hidup susah. Jadi dia kata kalau keluar rumah jangan saya tak nak sebut lah ayat tu, mak saya mungkin dengar juga. Tapi maksudnya dia macam marah saya pergi. Tapi setiap hari saya tulis kereta api, walaupun gegar kereta api 2 hari tu, saya tulis tu je, tak tahu nak tulis apa dah. Saya tulis sayang ayah, minta maaf tak berkhidmat pada ayah lagi. Dia balik ni Ebit mesti berkhidmat pada mak ayah. Tulis. Ebit dah ke doakan, kalau mak ayah marah habislah. Tapi agama ni penting juga, tulis. Kan untuk demi hidupkan agama, tulis panjang. Mak saya kata, mak saya cerita, dia kata ayah saya setiap malam dia manja ayah saya. Dia pakai spek mata, tulisan Cina dia suka baca, tulisan Melayu dia tak nak baca. Tapi dia ambil surat tu, dia baca balik. Sebab walaupun ayah sangat garang, tak pernah menangis, setiap malam dia ambil surat kita. Mak saya pun ambil surat yang sama, dia baca lagi. Sebab tu bila saya dengar tu, adik saya beritahu pada saya, bukan 3 hari sekali saya tulis surat, 3 hari sekali saya tulis surat pada mak ayah saya. Untuk puan sekalian, kita buatlah apa-apa benda tu tidak jadi dosa. Raikan mak ayah kita. Buat apa setiap, ada orang kata hari ibu ni jadi haram. Dia jadi haram kalau kita cuma hari ibu buat baik, hari lain kita hina dia, tu jadi haram. Tapi kalau sepanjang hidup kita hargai mereka, buat apa yang kita boleh buat. Hari ibu bagi hadiah, bagi. Hari lahir mereka bagi hadiah, bagi. Buat apa saja, apa sangatlah. Kadang-kadang dia bukan nak duit kita. Balik rumah, kita bila ada duit, kita balik kampung. Bila tak ada, kita senyap je kat bandar. Sebab kita rasa malu. Duit banyak, kita balik. Itu bila lepas 6 bulan buat tunggu duit banyak. Kadang-kadang tak dapat. Ingat dapat, tak jadi pula bonus tu. Kamu nak marah ke bos, bonus tak jadi. Marah ke siapa, bonus tak jadi, sedih, tak jadi balik. So mak kita bukan nak duit kita sangat. Kita balik, kita bagi dia RM10, bagi dia RM50 ikut kemampuan kita. Mak kita Allah suka buat baik pada mak. Sebab tu dia kata keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Apa maksudnya? Kita berkhidmat pada mak kita. Termasuk juga yang bukan Islam dengan mak ayah kita khidmat pada dia. Walaupun dia halau pada rumah satu orang sahabat, dia masuk Islam, dia halau. Dia halau mak dia tak nak makan, mengajuk dia balik, dia pujuk. Sampai dia ambil makanan, mak dia sepak. Ambil makanan, dia bagi kat mak dia sepak lagi. Bagi lagi, mak dia sepak lagi. Dia pujuk lagi mak dia. Inilah Islam. Islam walaupun mak ayah kita halau kita pada rumah kerana Islam ni, kita pergi pujuk dia. Itu mak ayah yang bukan Islam. Ni kan pula kalau Islam, maaf kalau dia salah silap dia. Tak ada mana-mana mak ayah benci anak-anak. Cuma kadang-kadang dia tak sedar apa dia buat. Kita sendiri pun, kita tahu, kita yang belajar ni, kita tahu anak tak boleh dijentak, tak boleh jerit, jerkah dia kuat. Itu bukan kan kita terjerit, kita sedih. Ini kan pula mak ayah kita. Jadi tuan-puan sekalian, untuk kita mulakan apa-apa ni, supaya Allah Ta'ala kasih pada kita, supaya Allah sayang pada kita semua. Khidmatlah pada mak ayah kerana Allah, dan Allah tak pernah sia-sia. Tak ada orang nampak kita tolong buat satu benda demi mak ayah, mak pun tak terima kasih, tak apa. Ayah pun tak nampak, mak kita tak nampak kita terima kasih pada dia. Tapi Allah tak pernah sia-siakan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Setiap yang baik, Allah pasti balas dengan kebaikan. Allah tengok, Allah suka. Buat baik, Allah suka. Allah kata malaikat tengok hamba aku, dia senangkan mak dia. Kisah yang kita dengar dalam Bukhari, yang kisah 3 orang, salah seorang dia apa? Dia setiap malam sebelum tidur bagi minum susu pada mak ayah dia sebelum bagi pada isteri anak-anak dia. Dalam hadis Bukhari tu kata dia berdiri tepi katil. Saya bila dengar ni, saya cuba nak fahamkan kenapa dia berdiri, kenapa tak tunggu je susu. Saya selalu fikirin susu dia tak basi ke apa, tapi dia punya kesungguhan kerana Allah. Dia kata, wahai Allah, dia berdiri tepi katil sampai pagi. Patut boleh kejut mak dia, anak isteri dia suruh tidurkan, nak dahulukan mak ayah. Bukan kerana mak ayah dia, bukan kerana nak ketepikan isteri anak dia, tak. Dia fahamkan isteri dengan anak dia, inilah perintah Allah ni besar. Dia tunggu tepi katil sampai pagi. Mak dia bangun tengok anak dia berdiri, dia kata tak nak satu hari pun miss tanpa dia hidangkan minuman untuk mak ayah dia. Sebab tu Allah selamatkan dia, Allah selesaikan dia musibah dunia. Sebab tu dia kata, siapa derhaka pada mak ayah dalam dunia, Allah beri dia musibah. Saya ada seorang kawan saya, dia ni penagih darah. Dia sangat teruk. Saya sangat ingat dia. Dan dia tapi dia ceramah sangat pandai. Dia sedap ceramah, sedap, bagus bahasa dia. Saya dengar, saya pun tak boleh nak tak ikut, tak terikut. Sebab begitu hebatnya bahasa dia yang begitu menusuk kalbu kita kat masjid-masjid. Pakcik-pakcik tu kata hebat, dia belajar mana. Saya menangis bila pakcik cakap itu. Saya menangis sebab apa? Saya kenal dia, dia bukan belajar mana-mana. Dia cakap, dia cerita kebesaran Allah akhirat. Rupanya dia penagih dadah. Tengah malam dalam bilik dia, suruh saya kurung dia kat rumah bujang tu, kunci pintu. Dia menangis dalam bilik, suruh kurung dia sebab dia dah ketagih nak dadah tu. Macam tu dia punya kesungguhan nak tinggalkan dadah. Tapi masa mak dia sakit, dia orang Pening, dia tak kahwin lah, berumur dah. Masa tu dia khidmat mak ayah dia, adik-beradik lain semua kerja senang. Dia kerja juga, dia berhenti kerja, dia khidmat mak ayah dia. Dia ada duit sikit, dia kata tak apalah, inilah aku dah tak ada amal baik lain, aku budak jahat, ni yang benda baik aku boleh buat. Dia khidmat mak ayah dia.
Dia khidmat sampai apa sakit terbaring je, dia khidmat untuk uduk. Mak dia dah terlupa dia khidmat untuk uduk. Kawan saya masih meninggal. Antara khidmat saya selalu uruskan orang meninggal. Saya tak nampak apa-apa lah sebab saya orang biasa, tak ada kasyaf-kasyaf ni kan. Tapi saya tengok bila ayah kawan saya meninggal, itulah antara kematian paling baik saya pernah tengok. Wajah dia sangat berseri, senyum. Saya pun tak tahu saya boleh mati macam tu. Orang nampak saya, orang mungkin tuan-puan nampak saya ceramah kat sini, tapi saya tak tahu apa nasib saya lagi. Tapi kawan saya tu walaupun penagih dadah, dia insaf di tagihan dadah dia, dan dia boleh khidmat mak ayah dia. Tuan-puan sekalian, kita banyak ilmu yang belajar tinggi-tinggi ni, jadi sayangilah mak ayah kita. Walaupun kita Perdana Menteri, walaupun kita menteri, walaupun kita siapa-siapa pengarah, balik rumah kita seorang anak yang biasa. Jadilah macam budak-budak suruhan, jadi macam kuli kat rumah kita, betul-betul khidmat tapi kerana Allah. Semoga Allah fahamkan kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Saya rasa macam dalam satu program motivasi pula, Ustaz. Itulah. Tersentuh hati dengan semua cerita. Apapun, kita buka talian pada rakan-rakan pendengar kita. Boleh hubungi kami 0362051500. Ada soalan dan juga pandangan, ataupun inginkan pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Tajuk kita hari ini, Ibu Engkau Ratu Hatiku. Baik, boleh hubungi rakan-rakan pendengar kita. Rakan saya Mona Jasman menanti panggilan daripada anda pada waktu ini. Cukup menarik sekali kisah yang Ustaz kongsikan dengan kita, dan kita bersama dengan pemanggil kita pada waktu ini, Ustaz, ya. Kita bersama dengan Ina dari Shah Alam. Ya, dulu ada seorang mak sakit kan. Tapi masa ada tu memang kita tak ingat, dah tak ada ni baru terasa. Masalahnya macam mana saya nak buat kebaikan buat arwah mak saya ni yang dah tak ada. Dulu masa ada kita tak nak buat baik dengan dia, sekarang dah tak ada. Baru saya ingat kalau macam pasal-pasal hari ibu semua kan, jadi ingat baliklah dosa saya dengan mak saya. Boleh tak Ustaz tolong cara yang terbaik buat saya buat kebaikan buat mak saya yang tak ada. Baik, dari Puan Ina dari Shah Alam, dan kita bersama dengan satu lagi pemanggil kita, Anissa dari Johor. Saya hanya ada soalan antara suami dan orang tua. Hanya itu sahaja. Apa yang harus saya lakukan, karena ibu bapa saya ada di Indonesia, dan suami saya macam tak memberi keizinan lah untuk saya berkhidmat pada ibu bapa. Hanya itu sahaja pertanyaan saya. Tolong antara suami dan orang tua. Baik, kita ada dua soalan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, yang pertama Puan Ina, sesungguhnya Allah SWT ni pengampun dan penyayang. Sebab tu Nabi dia beritahu, wahai orang melampaui batas. Bukan Puan Ina, tapi siapa-siapa bahkan lerusnya lebih teruk lagi. Dan kalau perempuan tak buat yang teruk lah, tapi kalau ada orang buat lagi jahat pada mak dia, sesungguhnya berterusan amalan dia. Salah satu yang paling besar ialah anak-anak. Untuk tu anak-anak ni sentiasa buat baik, terus buat kebaikan. Mudah-mudahan sebab tu mak puan dapat kebaikan juga. Kalau bukan Islam pula, usaha doa supaya mak ayah kita dapat mengucap syahadah. Mungkin kurang sikit amalan dia akhir usia, kadang-kadang bila kita khidmat tawan hati dia, dia dapat ucap kalimah syahadah, kurang-kurang kita boleh doakan dia. Kita boleh minta ampun dia. Semua kebaikan kita dengan ceramah, duduk majlis ilmu. Sebenarnya Ustaz saya kata untuk majlis ilmu, kalau mak ayah dia kena azab dalam kubur, azab kubur untuk dia berhentikan. Untuk itu khidmat pada mak ayah kita. Sebab perkara yang paling besar ialah supaya kita dengan mak kita dapat masuk syurga. Nabi pernah, satu pernah tanya Nabi, dan dia mak ayah dah meninggal, dia dengar macam ni, dia sedih. Apa dia buat? Nabi ajar dia antaranya ialah buat baik pada kawan-kawan ibu atau ayah dia. Buat baik pada mereka. Hubungkan silaturahim. Mungkin dia nak adik-beradik dia, anak saudara dia belah-belah mak kita tu atau ayah kita tu, kita dapat hubungan dengan mereka. Kemudian apa kita boleh buat lagi, setiap sedekah apa-apa kita niat ni supaya Allah sampaikan pahala kat mak ayah kita. Ada ustaz kata niat pun dapat, tapi kita niat jugalah, niat supaya tambah lagi. Kita baca Yasin, kita niat untuk dia. Dia kata dalam kubur, semua dalam kubur ni menunggu. Pernah ada satu kisah ulama ceritakan, semua dalam kubur ni menunggu amalan-amalan. Tapi ada satu orang lain sumber berebut, ada satu orang relax je. Tanya kenapa? Orang lain kenapa relax je ni? Ulama saya tak ceritalah kitab pun, tapi saya ni dah sikit dia kata kenapa ni? Boleh ambil pengajaran lah cerita. Dia kata apa? Saya alhamdulillah saya tak nak doa-doa orang lain dah. Sebab anak saya setiap bulan dia khatam Quran sekali dan dihadiahkan untuk saya. Setiap bulan dia khatam Quran, dihadiahkan untuk saya. Untuk itu kita sebagai anak buat amalan-amalan istiqamah dan hadiah pada mak ayah kita, insya-Allah. Yang kedua, soalannya tadi, suami dia makin sayang, dan itu perintah Allah untuk menyayangi ibu kita. Jadi hantar surat pada dia. Ada duit sikit bagi, walaupun RM50 masukkan, buat macam mana ke pos ke, RM50 masuk, postkan pada mak kita. Tulis kat situ sayang pada mak. Usahakan jangan putus hubungan. SMS, telefon, mana yang kita boleh buat, insya-Allah. Saya, insya-Allah. Dan kita ada satu lagi pemanggil kita di waktu ini bersama dengan Puan Ros dari Tanjung Malim, Ustaz, ya. Kita bersama dengan pemanggil kita. Saya cuba nak jaga mak saya lah kan.
Tapi masalahnya orang tua ni dia suka marah, dia suka menyumpah-nyumpah. Jadi saya pun nak buat kita jadi rasa macam serba salah. Sebab apa kita buat macam tak kena. Memanglah mak saya antara lupa, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat kan. Tapi yelah, kita ni bukannya yang baik kan. Jadi macam mana saya nak menghilangkan rasa marah saya pada mak saya. Memang selama ni mak saya jaga anak saya. Jadi saya cuba duduk dengan dia, jaga dia. Tapi bila dia, kemarahan dia tu ada, dia akan ungkit semua yang lepas-lepas. Dia akan sumpah saya, anak celaka, anak binatang. Macam mana tu saya nak menghilangkan rasa marah saya pada mak saya. Itu je lah saya nak tanya. Saya. Baik puan. Memang sebab tu dia kata agama ni dalam kehidupan ni allazi khalaqal maut wal hayat. Allah ciptakan maut dan kehidupan ini, hidup ni untuk uji ayyukum ahsanu amala. Siapa paling baik amal dia. Itu ujian untuk kita semua, untuk puan. Sebab bila puan, kalau puan tak jaga dia, maka puan telah gagal ujian ni, maka kita semakin jauh daripada Allah. Maka kalau kita nak berjaya dalam hidup ni, hikmat pada mak tu. Hikmat pada mak. Sebab tu Nabi SAW, bila kita baca kisah Nabi ni, saya selalu sebut bila Nabi, orang macam sejahat, orang macam Wahsy, macam Hindun, macam Ammar pun, bila Nabi lihat dengan penuh rasa sayang. Untuk tu ini kan pula mak kita. Jadi untuk tu bila jadi macam tu, jangan kenang-kenang mulai ni kata saya sayang mak saya. Jangan kata benci, jangan kata marah, saya tak marah dia. Sebab walaupun dia kata, ada orang kata saya mak kata macam-macam binatang, tak baik pada kita. Dia kata nanti kita jadi macam tu. Tak. Apa kita buat macam sahabat tadi, mak dia sepak dia, itu lagi teruk, suruh keluar pada Islam. Kalau macam tu kita tak keluar tapi terus kena hikmat, itu mak kita tak suruh kita keluar pada Islam, sebab pada perut dia kita dapat Islam. Kalau kita keluar pada perut orang lain, mungkin kita tak Islam. Tu terima kasih pada dia. Itulah perkara yang paling besar sekali. Anak-anak kita yang kita tengok kita sayang tu akan masuk syurga sebab daripada mak kita yang Islam. Mungkin dia tak apa baik, tak apa bagus akhlak dia, agama mungkin dia kurang, tapi melalui perut dia kita dapat Islam. Jadi apa kita buat macam sahabat tadi, dia pergi, mak dia sepak dia, saya tak habis dia sepak, dia pukul, dia pujuk lagi mak dia, mak dia sepak, last sekali mak dia tak tahan. Orang dia buat apa macam tu dengan mak kita, hikmat pada dia. Bila tengah marah, ingat Nabi kata pandangan kasih sayang Allah beri pahala haji. Tengah marah jangan fokus pada apa yang dia marah, ingat pada kebaikan dia. Ingat pada kebaikan. Duduk seorang-seorang malam-malam tulis kebaikan dia. Kalau kita mula tulis, bila kita mula bersyukur, Allah tambah nikmat. Boleh insya-Allah puan. Saya tuan kata reverse psychology. Kalau kita marah macam mana pun, terbitkan rasa kasih. Lihat ibu dengan penuh kasih sayang, insya-Allah. Anak kita pun akan melayan-melayan sama pada kita, Ustaz ya. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Kita dengarkan Rosna dari Kelang. Saya ada mak saya ni macam adik-adik saya ramai, macam dalam 12 orang macam tu. Jadi mak saya ni suka macam ambil bisnes saya kan. Saya nak sulung. Jadi setiap kesilapan, macam kalau dia baik, dia terlalu baik dengan saya. Tapi kalau dia dah macam marah, dia suka mengongkeng-ongkeng kesalahan saya, memalukan saya, cerita keburukan saya dengan anak saya, dengan adik-adik saya. Jadi saya memang tak tahan dengan perbuatan saya. Saya dulu memang suka melawan. Saya bukan melawan, saya sebenarnya memberontak. Saya tak boleh tahan kan bila kita dihina kan, dimalukan. Tapi bila saya sekarang ni, saya dah dengar radio Hakim, saya macam dah rasa bertobat kan. Jadi saya dengan mak saya tak boleh macam, saya macam lebih suka menjauhkan diri, saya lebih suka diam. Orang kata membawa hati lah Ustaz ya. Baik, Ustaz dapat soalan tu. Dapat. Kita ambil satu lagi. Baik, daripada rakam dengan kita, Muhaini dari Kelang. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni mak ayah bercerai dah dari masa umur saya 6 bulan itu hari. Tapi pada saya tak ada masalah lah. Cuma sejak akhir-akhir ni, bila saya nak balik rumah mak, ayah tak bagi. Ayah cerita mak gini. Lepas tu tapi mak tak kisahlah sebab saya pun besar dengan ayah. Jadi saya pun kesian dengan ayah sebab dia macam menghalang saya berbakti dengan ibu. Sebab ibu kan saya nak fahamkan kepada ayah saya macam mana, sebab ini perintah Nabi, perintah Allah juga. Jadi macam mana saya nak fahamkan ayah saya? Saya kesian dengan ayah saya. Itu je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Untuk yang Puan Rosna, saya saja nak kongsikan satu doa. Doa ni dia kata untuk supaya mak ayah kita lembut hati, supaya dia taat, seluruh keluarga kita taat. Dalam kitab satu kitab Durrul Mansur, satu orang sahabat ni Masyar tanya pada Talhah radhiyallahu anhu. Dia kata anak dia tidak taat, tapi dalam doa ni untuk supaya kalau dalam doa saya sebut nama mak ayah kita, dia kata supaya bila kita baca doa ni insya-Allah keluarga kita taat. Dan saya selalu buat ketika sujud syukur.
Apa doa dia? Surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Lebih kurang dia punya bunyi dia. Ayat dia apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Baca doa tu selalu sujud syukur. Baca doa tu sujud syukur. Kemudian apa kita buat? Bila dia kata dalam dunia ni sebenarnya fahamlah, bila kita ada anak, mak ni sebenarnya mak sebenarnya dia tak pernah bezakan anak-anak sebenarnya. Cuba tu kalau puan insya-Allah ada anak, saya pun ada anak juga. Saya ada anak sekarang baru 2. Tapi saya nampak ialah berdasar kita ceramah ke orang kan, kita pun lupa. Anak kita 2 orang kadang-kadang bila sikit-sikit asal bergaduh berdua, kita marah siapa? Abang. Kita marah kakak atau abang dia. Kata kenapalah kacau adik tu? Kenapa? Ya Allah kakak, kenapa kacau adik? Jadi sebenarnya dalam psikologi dia kecil dia pula kena. Tapi kalau kita marah kakak dia makin merontak. Mak aku sikit-sikit adik aku. Kita perasan apa jadi? Abang kakak dia merajuk pergi kat bilik lain. Tak nak tegur mak dia sikit-sikit, dia salah. Jadi dalam kepala dia, sebab tu saya kata mak ni tak pernah benci mana-mana anak sebenarnya. Wallah tak ada mak-mak dia benci-benci beza-beza anak, tak ada. Walaupun dia suruh pujian tu je. Dia tak ada ke tak sayang ni? Tak. Sebenarnya apa? Sebenarnya dia cuma mungkin dia kurang tersilap dalam mendidik tu. Tapi kita sangka macam tu. Kita suka nak pergi layan jauh-jauh. Tak, mak dia tak ada yang benci pada anak dia. Jadi apa kita buat? Kita layan hikmat pada dia. Dia kata dunia ni tempat kita memberi. Bila kita memberi, kita pasti menerima. Ada orang pergi kat bank, dia cocok duit. Dia tekan-tekan RM1,000. Dia kata tak ada duit ni. Dia pun pergi, dia tekan satu ATM lagi rosak. Dia masuk dalam, dia marah. Kenapa tak ada duit? Dia tekan dah RM1,000 tak keluar. Kenapa semua rosak? Banyak saja je. Orang tu pun tanya nama IC pula. Orang ni dia pun tanya sekali dia bila keluar dia cek-cek, dia kata tuan dalam akaun ada 2 sen je. 2 sen? Dia kata itulah sebab macam kenapa tekan RM1,000. Dia kata bukan bank banyak duit. Dia kata banyak bukan duit tuan lah. Apa saya nak kata ialah apa yang kita tanam itu kita tuai. Apa kita masuk itu kita dapat. Selalu benda ni bukan cerita-cerita. Bila kita beri, ada satu orang pakcik saya, dia ni Buddha, dia bukan Islam. Sebab tu dia kata buat baik pada mak ni dalam dunia pun dapat walaupun orang bukan Islam. Orang Islam biasa Cina kaya-kaya ni biasa dengan mak dia cukup baik. Dan dia suka tolong orang. Dia buat macam-macam kebaikan. Pakcik saya seorang Buddha, daripada adik-beradik saya, ayah saya, dia yang paling miskin, paling susah. Baca surat khabar Cina, baca Nanyang Siampau pun tak boleh. Ini kan pula berita harian, utusan, harakah memang tak boleh lah. Jadi semua tak boleh baca, tak faham. Tapi walaupun macam tu, dia susah hidup dia. Yang lain semua pandai-pandai. Tapi dia duduk dengan mak saya, nenek saya. Dia duduk, ialah terpaksa tak ada rumah, susah duduk situ. Tapi dia hikmat sungguh-sungguh. Sampai makcik saya kata, dia siap beli tilam. Tilam tu siap ada air. Dia kumpul duit, ingat nak belanja isteri dia. Rupa dia belikan tilam air untuk mak dia. Biasalah orang tu mulut macam tu. Tapi dia paling sabar. Duduk dia tak pernah marah, relax. Dia buat tak tahu je. Satu memang dia jenis macam tu juga. Buat tak tahu je, jenis perangai dia. Ada orang ni, maksud saya ialah kita berkhidmatlah dengan mereka. Tuan puan akan tengok bila kita berkhidmat, Allah beri kita kebaikan. Mungkin bukan melalui mak kita tu, nampak akan datang rezeki, anak-anak kita akan berjaya. Fahamkan anak kita dia dah tua. Kita pun sudah tua silap. Sebab tu selalu tak dulu kecil-kecil, saya ingat dua budak kata apa, tunjuk kakak-kakak kita, tengok kakak kita tu, dia ada tengok bulu ketiak. Ya Allah, tengok kita pula ada bulu ketiak. Masalah saya lah bukan je bulu ketiak tu. Saya nak cerita bila kita makin apa yang kita kata kat orang, tengok ada kat kita dah. Kita kata kok embebel, dan lama kita embebel untuk tu. Bila nampak buruk, apa kita buat? Wahai Allah, ampunkan dia. Dia tak tahu, dia tak faham. Tukar keburukan pada kebaikan, beri kebaikan pada saya. Tapi jangan kata kenapalah dia macam ni, kenapa dia macam ni. Bila kita cakap itu, tak lama sebelum mati kita buat keburukan tu. Semoga Allah selamatkan kita. Ya, selalu refleksi pada diri kita. Betul. Baik, kita ambil satu soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Sebenarnya kita ada banyak juga sebelum soalan yang tadi yang maki apa? Yang mak ayah dia bercerai tu, so puan bukan maksud dengan ayah kita walaupun mak kita cakap macam tu. Sebab tu dia kata bila kita bawa isteri depan mak kita, janganlah kita terlalu manja-manja isteri. Kalau kita anak lakinya saya kan, so depan mak jangan kita manja pergi suap isteri depan mak. Mak pun tengok dengan mak tak suap-suap. Bukanlah, mak kan nak kasih sayang juga. Di depan mak buat biasa je. Tapi kat rumah nak suap ke nak buat apa suka hatilah kan. Jadi sama juga dengan depan mak kata ayah, kita diam je. Jangan marah dia diam. Tapi bila ada masa curi peluang, hikmat pada ayah juga. Jangan sebab orang kata mak 3 kali ayah dilupakan. Tak, Nabi tak suruh macam tu. Ada juga ayah tu, tapi maksudnya ialah depan mak kita layan dia, pergi jumpa ayah, layan ayah. Bukan hipokrit, tak, tapi kita tak ditugaskan jaga hati dua-dua. Macam tu insya-Allah. Itulah untuk Puan Rosnah, janganlah jauh hati dengan ibu. Masa ibu kita masih ada, berilah khidmat yang sebaik mungkin. Kalau tak ada, besok akan menyesal, percayalah. Okey, kita ambil satu lagi soalan daripada rakan pendengar kita, Encik Abdul Karim dari Kuala Lumpur. Saya ingin tanya, adakah apa-apa perbezaan hubungan di antara ibu tiri dan anak tiri?
apakah tanggungjawabnya di antara ibu tiri dan adik? Adakah apa-apa perbezaan dengan ibu kandung dan anak kandung? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Dan juga kita mungkin dapat raikan satu soal mak mertua. Kita kena jaga dia macam mak kita. Kalau kita dah bercerai dengan isteri kita, mak mertua tu dengan kita tak boleh kahwin. Dia tetap dia jadi dengan kita jadi yang orang kata macam dah mak betul. Sebab tu dia kata sambil bila kita kena jaga mak mertua dengan mak kita. Mak mertua dengan mak kita. Satu lagi, bila kita khidmat macam tu, Allah Ta'ala akan beri pahala sama macam kita khidmat pada mak juga. Sebab apa? Sebab mereka je lah yang jaga kita. InsyaAllah. Satu lagi, kalau saja nak kongsi, ibu mertua pula kan, apa kita buat? Kita nampak isteri akan mula sayang mak kita. Kalau kita sayang mak dia. Kalau ibu tiri pun sama jugalah Ustaz. Ibu tiri pun sama. Kita pergi khidmat pada dia, tolong dia. Nanti Allah Ta'ala ialah beri pahala begitulah insyaAllah. Sayang. Dan kita ada 2 minit lagi. Saya kira mungkin Ustaz ingin membuat konklusi kepada apa yang kita kongsikan. Ataupun Ustaz kita ambil satu lagi soalan boleh daripada juga rakan pendengar kita ya. Kita sempat ambil satu lagi daripada Puan Syamsiah dari Kajang. Saya ingin bertanyakan, saya mempunyai ibu mertua yang kini tinggal berseorangan. Jadi langkah saya ingin mengambil ibu mertua saya untuk ikut serta tinggal bersama dengan saya. Tapi masalahnya ibu tidak mahu. Jadi boleh tak Ustaz bagi cara lain untuk saya dapat berbakti? Dapat berkhidmat jugalah. So antaranya kalau kita ada duit yang lebih, so kita carikan orang, kalau dia sakit lah, kalau dia uzur, carikan orang bantu kat rumah. Kita pastikan ada, saya pernah dengar ada orang mak dia tinggal kat kampung, anak tinggal bandar, mak dia nak pergi pasar, mak dia tak boleh terti bawa kereta, bawa motor, nak beli lauk punya susah. Jadi nak lauk pun tak ada. Jadi macam ni kita fikirkan makanan dia, urusan hidup dia, selalu telefon dia, tanya khabar dia. Kita tak tahu kalau dia tiba jatuh, pensan. Jadi itulah cara untuk sentiasa, ialah kita boleh paksa mak kita, mana ada mak kampung nak pindah bandar, jangan jarang. Kita pun takkan nak balik kampung, tapi kita boleh buat, kita sentiasa berkhidmat pada dia dengan hubungi dia, apa-apa keperluan kita cuba penuhkan, cari sesiapa jiran kat situ, kita bayar dia ke untuk bantu kita bayar minyak dan untuk beli apa-apa untuk ibu kita kalau dia tinggal seorang-seorang macam tu lah insyaAllah. So tuan-tuan, saya saja nak kongsi beberapa doa antaranya supaya anak-anak kita ni taat. Dan biasa surah, ada satu orang ustaz dia kata tengok anak orang tu biasa je, tapi dia kata tiba anak dia semua jaga sangat semayang, masuk waktu semayang. Antara dia kata dia selama suami isteri. Kemudian kita ketika wanita haid saja hadiah untuk ibu-ibu ni kan, untuk kakak-kakak semua sekali, baca doa ni ketika haid dalam kitab Durratun Nasihin. Nabi ajar doa pada Aisyah, alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli zanbi. Hari pertama haid baca doa ni, insya-Allah sepanjang haid Allah beri pahala ibadat. Alhamdulillahi ala kulli hal, sekali puji bagi Allah atas semua keadaan, wa astaghfirullah min kulli zanbi, dan ampunkan dosa-dosa aku. Jadi kita amalkan doa ni insya-Allah, semoga Allah Taala fahamkan kita semua. Jadi tuan-puan sekalian, untuk itu kita berusaha lah. Saya nak beritahu cuti sekolah ni insya-Allah. Saya ada buat sedikit program lah. 26-28 kat KL, 2 hingga 4 Jun dekat Johor Bahru. So boleh layari www.transformjiwa.com, www.transformjiwa.com. Ada ceramah untuk ibu bapa dan anak-anak insya-Allah. So transform jiwa kita insya-Allah, mudah-mudahan amin. So tuan-tuan, sedikit dia punya ni. So kita hargailah mak ayah kita. Allah bagi kita peluang sekali dalam hidup ni. Untuk tu dunia ni sekejap, sebab tu selalu kita ulang-ulang, dunia ni bukan untuk tunai dapat apa yang kita nak, tapi tunai apa yang Allah nak. Bila kita tunaikan apa yang Allah nak, Allah akan sempurnakan apa yang kita nak. Sebab tu orang dulu bukan dengan mak ayah, dengan musuh pun boleh bersatu hati, dengan siapa-siapa orang paling jahat pun mereka boleh jadi baik. Sebab apa? Sebab mereka sentiasa nak tengok apa yang Allah nak pada saya. Setiap masa tangan, wahai Allah, saya bodoh dan jahil, tunjukkan saya apa yang saya patut buat. Wahai Allah, maafkan saya. Maafkan saya kerana tak dapat berkhidmat pada mak ayah saya. Wahai Allah, beri petunjuk pada saya. Tapi bila kita mula rasa mak ayah kita salah sebab dia marah, maki hamun kita, cakap yang tak baik pada kita, dia meracau-racau, merapu-rapu cakap, so kita rasa kita yang betul. Bila rasa macam ni, tu tanda kita dah mula makin teruk. Sebab tu belajarlah doakan mak ayah kita. Wahai Allah, ampunkan dosa mak ayah saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, ampun dosa mak ayah saya, kesian mereka. Belajarlah macam kisah muda-muda saya beritahu tadi, kisah Uwais Qarni. Di sepanjang tawaf, sepanjang sa'i, dia kata, ya Allah, ampun dosa mak saya. Ya Allah, ampun dosa mak saya. Ya Allah, ampun dosa mak saya. Kenapa tak doa untuk engkau? Dia kata, kalau mak reda dengan saya, maka mak masuk syurga gembira, saya pun akan masuk syurga juga. Saya pun diampunkan dosa. Macam ni sekali anak taat pada mak dia. Semoga Allah beri taufik bagi kita. Mulai hari ni, setiap hari belajar berdoa. Kalau tak boleh menangis, cucuk mata tu. Tak boleh menangis, nak minta ampun untuk mak, cucuk sikit mata tu kan. Buatlah macam-macam, ambil bawang, letak kat mata. Ya Allah, kenapalah keras sangat hati ni untuk minta ampun dosa mak, tak pernah nak menangis. Sedangkan dia banyak menangis untuk kita daripada dulu sampai sekarang. Darah dia keluar, tuan-puan tengok orang bersalin macam mana punya sakit menjeritnya. Untuk tu
Kita hargai mereka semua. Maafkan mereka. Jangan nak mak kita macam kita nak. Dia bukan anak kita. Dia mak kita. Jadi kita tak boleh nak bentuk dia macam kita nak buat kat anak kita. Jadi biar dia macam mana, doakan dia, usahakan, ikram dia, tawan hati ibu mak kita gitu. Ya, SMS cakap mak I love you, tulis 50 kali kat situ. Tunjuk sungguh-sungguh kerana Allah, insya-Allah. Saya